Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Wa anna jaizat tarki laisa biwajibin. Wa anna jaizat tarki laisa biwajibin, bahawa perkara yang harus tinggal, harus tak buat. Macam orang perempuan yang datang haid kan harus tak sembahyang. Perbuatan yang harus ditinggalkan itu laisa biwajibin, tidak wajib. Ini aimah ikhtilaf ni. Bila perempuan haid, dia tak wajib solat. Tak wajib solat tu adakah daripada awal tak wajib, ataupun dia wajib dulu, kemudian ada mani', ada halangan, maka solahnya pun jadi tak wajib. Ada ikhtilaf tu. Satu pendapat kata oleh kerana ada halangan, maka daripada awal tak wajib. Solah tu tak wajib ke atas perempuan berkenaan. Pendapat kedua kata wajib dulu, lepas tu kerana ada mani', maka wajib tu hilang. Hukum wajib tu hilang daripada perempuan haid. Boleh faham? Ada dua pendapat tu. Satu kata tak wajib daripada bulan, sebab apa? Sebab ada mani'. Yang kedua kata wajib dulu, lepas tu jadi tak wajib. Jadi musannif punya kecenderungan ialah laisa biwajibin. Maksudnya tak wajib daripada mula. Daripada awal tak wajib. Daripada awal tak wajib. Laisa biwajibin. Ikhtilaf ni sekadar lafzi saja. Wal khulfu lafziyun. Ikhtilaf ni sekadar ikhtilaf pada lafaz sahaja. Wal khulfu lafziyun. Maksud ikhtilaf pada lafaz ni ikhtilaf pada teori sajalah, sekadar teori saja. Sebab yang kata wajib tu wajib pada kira-kira saja. Yang dia wajib dulu, hukum tu datang dulu, lepas tu hukum tu tiada. Maknanya wajib pada kira-kira. Sembahyang wajib untuk perempuan haid wajib pada kira-kira sahaja. Bukan wajib betul, sebab dari segi buat tak payah buat pun. Dua-dua pendapat kata tak, perempuan berkenaan tak payah solat pun. Semasa datang haid tak payah solat pun. Sama juga masalah puasa kan. Semasa datang haid tak wajib puasa. Dua-dua pendapat kata tak wajib puasa. Kemudian bila dah habis haid, dua-dua kata kena qada. Sebab tu ikhtilaf tu pada teori saja. Dari segi praktikal, dari segi pelaksanaan, kedua-duanya sepakat. Kedua-duanya sepakat mengatakan wajib buat setelah habis haid, wajib puasa, wajib qada puasa setelah habis haid, dan tak wajib puasa semasa ada haid. Boleh faham? Masalah ni dipanggil juga masalah at-ta'lilu bil mani'. At-ta'lilu bil mani'. Apa maksud? Ilatnya bersifat wujudiyah, iaitu haid tu, ilatnya wujudiyah. Hukumnya bersifat adamiyah, hukumnya tidak ada.
Dia ada 4 bentuk tu kan. Kadang-kadang illat wujudiyah, hukum wujudi. Illat wujudiyah, hukum wujudi. Illatnya bersifat ada dan hukumnya pun ada. Hukumnya bersifat wujudi. Misalnya apa? Ada safar, ada masyaqqah safar, maka adalah hukum rukhsah. Yang dua-dua wujudi. Dan kadang-kadang illat adamiyah, hukum wujudi. Misalnya tak ada air menyebabkan apa? Wajib tayammum. Dan ada kalanya illat adamiyah, hukum pun adami. Contohnya orang yang lahir selepas yang mati sebelum ghurubus syams, malam raya. Maknanya dia dah meninggal sebelum terbenam matahari, dia dah tak mukallaf, maka tak wajib juga zakat fitrah untuk dia. Itu contoh illat adami, yakni dia sudah tidak mukallaf. Hukum pun adami, iaitu tak wajib zakat fitrah untuk dia. Yang ni apa dia? Illatnya wujudiyah, iaitu haid, adanya haid. Hukumnya adami. Hukumnya adami, iaitu tidak ada wajib salah. Illat wujudiyah, hukum adami. Ini masalah macam ni dipanggil at-ta'lilu bil mani'. Membuat illat hukum dengan adanya mani', dengan adanya haid, mani'. Illat tu illat wujudiyah, menyebabkan hukumnya tak ada. Jadi hukum salah ataupun hukum puasa tak ada. Jadi masalah ta'lilu bil mani' a'imah ikhtilaf sama ada muqtadinya itu, muqtadi yakni wajib tu lah, dikira ada ke ataupun tidak ada. Dikira ada ke ataupun tidak ada. Muqtadi itu dikira ada ataupun tidak ada. Satu pendapatnya kata bila ada mani' macam tu ada muqtadi dulu. Ada muqtadi, yakni ada perkara yang mewajibkan dulu. Ada muqtadi. Ada muqtadi. Cuma ada pada kira-kira lah. Boleh faham lah? Ada pada kira-kira, ada muqtadi. Ada muqtadi, ada pada kira-kira. Tapi dari segi pelaksanaan tetap tak wajib juga kan? Boleh faham lah? Dan musannif punya pandangan tiada muqtadi. La tastalzimu wujudal muqtadi. Al-illah idza kanat wujuda mani'in la tastalzimu wujudal muqtadi. Ini pandangan musannif ni. Al-illah idza kanat wujuda mani'in, illa bila dalam bentuk adanya mani', adanya penghalang, maka la tastalzimu wujudal muqtadi. Tak mesti adanya muqtadi, tak mesti adanya wajib tu. Wajib pada kira-kira tu tak ada. Ini pandangan musannif. Dan juga pandangan Imam Razi juga. Pandangan Imam Razi. Boleh faham ke semua tu? Ya. Macam mana Nasrul faham? Kurang faham ah? Jadi perkara yang harus tinggal. Sembahyang puasa ni harus ada perempuan yang haid tinggalkan dia. Ya? Harus kan? Harus tinggal, okey? Harus tinggal. Bila kata harus tinggal, kena nak diandaikan ada dulu ke wajib tu. Sebab sebelum dia harus tinggal, perintah solat kena tak pada dia? Ya? Kena tak pada perempuan haid tu? Ya. Kena kan? Perintah solat tu kena. Okey, itu di situ ikhtilaf tu. Nak dikira-kirakan, nak diandaikan ada wujub tu dulu. Ada pada kira-kira. Bukan ada betul, ada pada kira-kira. Kalau ada betul jadi berdosa pula, dia tak salah kan? Nak dikira ada tak pada kira-kira ataupun tiada, itu ikhtilaf di situ. Musannif punya pandangan
tak perlu anggap ada tu, tidak dianggap, tidak diandaikan ada muqtadi mana tuntutan untuk buat, tak ada. Sedangkan jumhur kata kena diandaikan ada muqtadi, diandaikan ada tuntutan untuk buat ada pada perempuan tu, yang ni ada pada kira-kira, cuma dia tak boleh buat kerana adanya mani'. Okey ya? Boleh faham? Rosli faham? Sekarang dah faham. Okey. Alasan jumhur yang kata tak diandaikan ada muqtadi, tak diandaikan adanya tuntutan untuk buat, ialah illat hukum ni satu je. Illat hukum sekarang ni, illat perempuan tu tak buat, tak wajib solat, ialah illatnya ada mani'. Illatnya ialah ada mani', ada halangan. Itu illat dia. Illat bagi hukum kena satu je, kata jumhur. Kalau kita kata illatnya ada mani', ada haid, lepas tu illat yang kedua tiada muqtadi, kan? Itu sudah dua illat mana itu? Mana boleh, ni jumhur kata ni, mana boleh satu hukum ada dua illat. Satu illatnya ada mani', illat tak solat, illat perempuan tu tak wajib solat, adanya mani', adanya haid. Illat yang kedua ialah adamul muqtadi, tiadanya muqtadi. Itu tak boleh berlaku begitu. Dia akan jadi satu hukum ada dua illat. Faham? Jumhur kata tak boleh. Okey? Yusri faham? Ya Yusri, dengar ke suara saya? Faham? Ini alasan jumhur lah. Yang jumhur kata tak perlu kita takdirkan ada muqtadi dulu tu. Sebab apa? Sebab satu hukum tak boleh ada dua illat, kan? Dan illat tak wajib solat ialah mani', adanya haid. Tak perlulah kita kata illatnya adamul muqtadi pula. Sebab tu jumhur mengatakan tak perlu kita kata adamul muqtadi tu. Musannif pula yang kata kita boleh andaikan tiada muqtadi, laisa biwajibin, yakni tiada muqtadi, sebab tidak ada masalah untuk satu hukum ada banyak illat, kan? Binaan ala jawazi ta'addudil ilal, berdasarkan pendapat yang membenarkan adanya banyak illat bagi sesuatu hukum. Boleh faham? Ini alasan musannif ni. Jadi dia akan jadi perempuan tu tak wajib haid, perempuan tu tak wajib solat semasa dia tak haid, tak wajib solat, tak wajib puasa. Satu illatnya kerana ada mani', yang kedua illatnya adamul muqtadi. Jadi ada dua illat tak apa. Binaan ala jawazi ta'addudil ilal, berdasarkan pendapat yang membenarkan satu hukum mempunyai berbilang-bilang illat. Boleh faham? Ya? Rusli faham? Alhamdulillah, Allah bagi faham. Tapi saya dah sebut tadi, ikhtilaf tu sekadar lafzi sahaja. Ikhtilaf pada teori saja. Sebab pada praktikalnya semua ittifaq. Kedua-dua pihak mengatakan semasa haid datang, solat tak wajib, puasa tak wajib. Bila haid dah berhenti, puasa jadi wajib. Dua-dua pihak kata gitu. Jadi pada praktikalnya tak ada ikhtilaf. Ikhtilaf tu sekadar lafaz pada teori saja. Pada iktibar tu nak kira ada muqtadi ke tiada muqtadi. Jelas ah? Macam mana orang lain-lain? Jelas. Alhamdulillah. Jelas ha. Kemudian wa annal manduba ma'murun bihi. Wa annal manduba ma'murun bihi. Mandub ni mana apa mandub? Perkara sunat lah. Adakah masuk dalam amar, masuk dalam perintah Allah ke? Ma'mur, diperintah ke? Okey. Wa annal manduba, musannif punya kecenderungan mandub ni termasuk dalam amar juga. Masuk dalam perintah juga. Maknanya sesuatu yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala.
Mandub ni sesuatu yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cumanya wa annahu laisa mukallafan bihi. Dia yakni si hamba tadi laisa mukallafan bihi, tidak dimukallafkan dengannya. Hamba tadi tidak dimukallafkan dengannya. Tidak ditaklifkan. Disuruh tapi tidak dibebankan dengannya. Namanya pun sunat. Kal makruhi. Seperti juga makruh kan. Makruh masuk dalam perkara yang manhiyun anhu, dilarang, tetapi tidaklah dimukallafkan. Sekadar larang tapi tidak taklif. Tidak ditaklifkan. Berdasarkan apa? Binaan ala anna taklifa, berdasarkan pendapat yang mengatakan bahawa taklif ni ilzamu ma fihi kulfatun. Ta'rif taklif apa dia? Ilzam. Ilzam ni mana? Memaksa, memestikan perkara yang mana ada kulfah di dalamnya, ada bebanan tanggungjawab. Memastikan perkara yang ada bebanan tanggungjawab. Ini ta'rif apa? Ta'rif taklif. Ilzam, ada ilzam. Dalam sunat ada ilzam ke tak? Dalam sunat, perkara sunat tak ada ilzam, tak ada pemestian, tu tidak ada. Sama juga dalam perkara makruh, tiada pemestian, tiada ilzam. Boleh faham? Sebab tu dikatakan bahawa sunat tu dia disuruh, tetapi dia tidak ditaklifkan. Maksudnya si hamba ni tidak diilzamkan, tidak dimestikan melakukan perkara sunat tu. Sama juga dalam perkara makruh, si hamba tidak diilzam, tidak dimestikan meninggalkan perkara makruh. Ini berdasarkan ta'rif yang mengatakan taklif itu ilzam. Kalau ada ta'rif lagi, taklif itu talabu. Kan? Talabu ma fihi kulfatun. At-taklifu talabu ma fihi kulfatun. Taklif itu ialah menuntut. Kalau berdasarkan ini, dia akan jadi, dia masuk mandub dan makruh ni masuk dalam mukallaf bihi lah. Boleh faham? Berdasarkan ta'rif yang kedua, mandub dan makruh termasuk dalam mukallafun bihi, perkara yang ditaklifkan. Berdasarkan ta'rif yang kedua yang mengatakan taklif itu talabun. Sebab dalam mandub dan makruh ada talab ke tidak? Adakah ada? Ada kan? Faham ke ni? Ada talab kan? Ni berdasarkan ta'rif yang kedua, dalam mandub dan makruh ada talab. Ada talabu kan? Talabu ma fihi kulfatun, ada talab, mana permintaan ataupun ada tuntutan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berdasarkan ta'rif yang kedua, mandub dan makruh termasuk dalam mukallafun bihi. Berdasarkan ta'rif pertama, tak termasuk dalam mukallaf bihi. Tak termasuk dalam mukallaf bihi. Kerana apa? Tidak ada ilzam. Boleh faham ke? Boleh faham? Ya, Syed Imran. Alhamdulillah. Kemudian wa annal mubaha laysa bijinsin lil wajibi. Perkara mubah bukan merupakan jins, bukan merupakan jins, yakni lawanan, opposite, satu kategori yang berasingan, bukan merupakan kategori yang berasingan bagi wajib. Ini berdasarkan ta'rif yang mengatakan mubah ni fi'lul mukallaf alladhi ta'allaqa bihi hukmun syar'iyyun. Kalau kita mentarifkan mubah ni dengan makna fi'lul mukallaf, suatu perbuatan mukallaf yang mana ada sangkutan dengannya hukum syarak, maka dia akan jadi dua-dua tu merupakan dua nauk kepada satu kategori. Sebab
Mubah pun fi'lul mukallaf alladhi ta'allaqa bihi hukmun syar'iyyun. Wajib pun merupakan fi'lul mukallaf alladhi ta'allaqa bihi hukmun syar'iyyun. Jadi dua itu merupakan dua nau bagi satu jenis. Boleh faham? Dua kategori yang ada dalam jenis yang sama. Kedua-duanya merupakan fi'lul mukallaf alladhi ta'allaqa bihi hukmun syar'iyyun. Boleh faham? Maknanya soalannya dua suku kaum daripada bangsa yang sama. Soalan kita kan dua suku kaum daripada bangsa yang sama. Bangsa Melayu tapi Melayu Kadazan, Melayu Kelantan dan sebagainya kan. Dua suku kaum daripada bangsa yang sama. Kedua-duanya al-wajibu dengan al-mubah merupakan fi'lul mukallaf alladhi ta'allaqa bihi hukmun syar'iyyun. Boleh faham? Tetapi kalau kita ambil ta'rif yang kedua, dengan mana ma'dzun fi fi'lihi, perkara yang diizin melakukannya. Ma'dzun fi fi'lihi, yang diizin melakukannya, masa tu dia akan jadi dua bangsa yang berlainan lah. Sebab wajib lain, ma'zun fi fi'li diizin melakukannya tapi lain. Mandub pun diizin melakukannya. Jadi dia akan jadi dua bangsa, dua jenis yang berlainan. Okey. Jadi musannif punya kecenderungan pada pendapat yang pertama, mubah laisa bijinsin lil wajibi. Mubah itu dia bukan satu jenis yang berasingan. Bukan jenis yang berasingan sebab semua kedua-duanya fi'lul mukallaf. Itu pandangan musannif. Dia bukan sesuatu yang berasingan. Antara mubah dengan wajib tu semuanya dikira sebagai fi'lul mukallaf alladhi ta'allaqa bihi hukmun syar'iyyun. Boleh faham? Kalau kita ambil kira makna yang kedua, ta'rif yang kedua, ma'dzun fi fi'lihi, yang diizin melakukannya. Izin tu banyak tahap pula. Izin tahap wajib, izin tahap sunat, izin tahap makruh dan sebagainya, ada banyak lagi. Kalau ambil makna yang kedua, dia akan jadi ajnas yang berlainan. Wa annahu fi dhatihi ghairu ma'murin bihi. Dan mubah ini melihat kepada mubah itu sendiri, tidak disuruh, tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh makan tak disuruh bila melihat kepada makan sendiri. Tapi kalau kita lihat bahawa makan itu misalnya litaqawi 'alal ibadah, makan itu litaqawi 'alal ibadah, untuk dapat kekuatan untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka masa itu mubah menjadi wajib. Jadi dia tidak wajib, dia tidak makmur li dzatihi, dia makmur li ghairihi. Mubah ni boleh jadi makmur li ghairihi. Boleh faham? Beza makmur li dzati, macam solah, makmur li dzati, solah itu sendiri disuruh. Makan tidak disuruh li dzati. Melainkan disuruh, kalau disuruh pun adalah li ghairihi. Disuruh tu kerana faktor lain, kerana perkara lain. Disuruh makan kerana supaya dapat hifdzun nafs, misalnya dapat menyelamatkan nyawa. Masa tu disuruh makan. Jadi makan tu bukan disuruh makan, bukan li ajlil akli dzati, tetapi li ajli hifdzun nafs. Disuruh makan untuk hifdzi an-nafs, untuk memelihara nyawa. Boleh faham? Kemudian wa annal ibahata hukmun syar'iyyun. Ibahah ni adakah hukum syarak ataupun dia masuk dalam bara'ah asliyah? Ini ikhtilaf ni.
Musannif punya kecenderungan ibahah ni adalah hukum syarak. Maknanya hukum yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ada wahyu. Ada wahyu yang berberi pilih. Kamu nak buat boleh, kamu tak buat boleh. Ibahah contoh kita kata apa? Berjalan atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala, suatu perkara yang mubah. Boleh nak berjalan, boleh tak berjalan. Famshu fi manakibiha, berjalanlah di atas bahu bumi. Perintah ibahah, ada wahyu tu. Jadi bila ada wahyu, maka dia hukum syarak. Pendapat kedua mengatakan dia adalah bara'ah asliyah, dia asalnya tidak ada tanggungjawab ni. Ibahah ni adalah ibahah ni adalah pengertian daripada apa? Tiada tanggungjawab. Mana tiada apa? Tidak ada apa-apa wahyu. Tidak ada apa-apa wahyu, tidak ada apa-apa taklif daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah namanya ibahah. Keharusan ni ialah nama bagi bara'ah asliyah. Boleh faham? Wal khulfu lafziyun, ikhtilaf ni sekadar pada lafaz saja. Sebab apa? Sebab poinnya berlainan. Yang mengatakan wahyu, ibahah tu perkara wahyu, mereka merujuk kepada setelah datangnya wahyu, setelah turunnya Al-Quran. Setelahnya ada ayat famshu fi manakibiha, maka ibahah tu jadi hukum syarak. Mereka yang kata ibahah tu bara'ah asliyah, yakni apa? Asal tidak ada tanggungjawab. Bara'ah asliyah mana tidak ada tanggungjawab, yang mana merupakan asal dalam perkara taklif ni ialah tidak ada taklif. Mereka yang kata begitu, iaitu mereka merujuk kepada sebelum turunnya wahyu. Jadi cakap melibatkan poin yang berlainan, ikhtilaf yang melibatkan poin yang berbeza. Satu poinnya sebelum datang wahyu, satu lagi poinnya selepas turun wahyu. Ikhtilaf macam tu namanya ikhtilaf lafzi, bukan ikhtilaf pada titik poin yang sama. Ikhtilaf hakiki kena ikhtilaf pada, kena sama pada 8 perkara, kan? Apa tu dalam kitab mantik sebut tu, hashtu wahdat syartida, bahasa Farsi tu, maknanya untuk berlaku ikhtilaf kena sama dalam 8 perkara. Antaranya masa sama, poinnya sama, bercakap tentang zaman, masa yang sama. Kalau ikhtilaf sama-sama cakap tentang masa dah turun wahyu, zaman dah turun wahyu, maka ikhtilaf macam tu, dua-dua pihak bercakap tentang zaman selepas nuzulul wahyi, maka ikhtilaf macam tu ikhtilaf hakiki, sebab ikhtilaf yang berlaku atas poin yang sama. Boleh faham semua? Ya. Alhamdulillah. Wa anal wujuba idza nusikha, ya. Wa anal wujuba idza nusikha baqiyal jawazu. Sesuatu wajib bila mansukh, maka keharusannya masih ada. Contohnya apa? Wajib pada permulaannya wajib perempuan iddah ni setahun. Lepas tu mansukh setahun jadi 4 bulan 10 hari. Keharusannya masih ada. Kalau ada perempuan dia nak iddah selama setahun, itu harus saja. Ya, jadi wujub sesuatu yang wajib bila dah mansukh, hukumnya baqiyal jawazu, jawaznya tu, keharusannya tu masih berkekalan, iaitu apa? Adamul haraj. Maksud jawaz ni ialah tiada keberatan. Kalau perempuan tu dia nak iddah selama setahun, maka tidak ada haraj untuk dia. Tidak ada apa, tidak menjadi kesalahan bagi dia. Fil asahi, pada pendapat yang asah. Jadi kita berhenti setakat tu dulu insya-Allah. Wassallallahu ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.